Bab tawadhu'. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai seekor unta yang dipanggil Adba. Unta itu tidak pernah dikalahkan, yakni dapat dipintas oleh unta lain. Tiba-tiba mari ataupun datang seorang Arabi menaiki unta mudanya, maka dia telah memintas, mendahului ataupun memintas Al-Adba tadi. Maka terasa beratlah kepada orang-orang Islam. Orang-orang Islam merasa susah hati. Waqalu, dan mereka berkata, Al-Adba telah dipintas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sesungguhnya sudah menjadi ketentuan Allah, yakni sunnatullah, bahwa tidak ada sesuatu pun dari perkara dunia ini yang diangkat tinggi, melainkan akan direndahkannya. Dalam nuskha yang lainnya, alla yarfa'a syai'an minad dunya, alla yarfa'a syai'an minad dunya, artinya kalau baca lagu tu Allah jadi fa'il, syai'an jadi maf'ul. Kalau baca ini syai'un tu jadi naib fa'il lah, naib fa'il. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan lagi daripada Abi Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, sesiapa yang memusuhi kekasihku, maka aku isytiharkan perang terhadapnya. Tidak ada perkara yang hambaku bertaqarrub kepadaku, yakni menghampirkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada dia bertaqarrub dengan apa yang telah kufardukan ke atasnya. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara sunat sampai aku menyayanginya, sehingga aku menyayanginya, dan aku menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya, penglihatan yang dia melihat dengannya, tangannya yang dia menjamah dengannya, dan kaki yang gunakannya buat berjalan. Wa in sa'alani, kalau dia meminta kepadaku, pasti kuberikan kepadanya, dan kalau dia meminta perlindungan dariku, pasti aku lindunginya, dan tidak aku teragak-agak untuk melakukan sesuatu yang pasti kulakukan seperti teragak-agaknya aku untuk mengambil nyawa orang mukmin. Dia tidak suka mati, sedangkan aku tidak suka menyakitinya. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diutuskan dengan kiamat kahatain, seperti ini, seperti dua jari. Wa ma amru sa'ah illa kalamhil basar. Kejadian kiamat itu hanya dengan sekelip mata sahaja, atau lebih pendek lagi dari sekelip mata itu, lebih cepat lagi dari sekelip mata. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Dengan sanad Imam Bukhari meriwayatkan dari Sahal, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'ithtu ana was-sa'atu hakadha. Seperti juga baginda mengisyaratkan dengan dua jarinya, dibukanya. Yang satu lagi itu pun tu juga, seperti juga, satu lagi itu pun seperti juga. Babun, diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan berlaku selagi matahari tidak naik dari sebelah barat. Apabila matahari telah naik, yakni dari sebelah barat, dan manusia melihatnya, semua mereka beriman. Tetapi itu
adalah waktu di mana iman seseorang tidak berguna kepadanya. Iman seseorang yang belum lagi beriman sebelum itu, ataupun melakukan amal soleh di samping imannya, melakukan kebaikan di samping imannya, tidak berguna kepadanya. Wala taqumanna as-sa'ah, kiamat berlaku ketika dua orang menghamparkan kainnya, belum lagi mereka sempat berjual beli dan melipatnya, kiamat telah berlaku. Kiamat pasti berlaku ketika seseorang insarafar rajul, pulang membawa susu yang diperahnya, tetapi tidak sempat diminumnya. Kiamat berlaku ketika seseorang menyiapkan kolamnya, tetapi belum sempat mencurahkan air ke dalamnya. Kiamat berlaku ketika seseorang mengangkat suapan ke mulutnya, tetapi tidak sempat dia memakannya. Bab man ahabba liqa Allah, bab orang yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengannya. Diriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit dari Nabi SAW, sabda baginda, sesiapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah akan suka bertemu dengannya. Dan sesiapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah tidak suka bertemu dengannya. Aisyah berkata, ataupun salah seorang istri Nabi SAW berkata, kita tidak suka mati, kita semua tidak suka mati. Nabi SAW bersabda, bukan itu yang dimaksudkan, tetapi orang mukmin bila hampir mati diberi kegembiraan akan mendapat keredaan Allah dan kemuliaan yakni di sisi Allah, maka tidak ada sesuatu yang lebih disukainya daripada suasana itu, daripada apa yang ada di hadapannya. Maka sukalah dia bertemu dengan Allah, dan Allah pun suka bertemu dengannya. Orang kafir apabila hampir mati diberikan berita, diberitahu ataupun diberikan berita gembira kepadanya akan mendapat azab Allah dan siksaannya, maka tidak ada sesuatu yang lebih tidak disukainya daripada apa yang terdapat di hadapannya itu. Kerana itu dia tidak suka bertemu dengan Allah, dan Allah tidak suka bertemu dengannya. Diriwayatkan dari Abu Musa dan Nabi SAW. Itu juga supaya diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab dan Urwah bin Az-Zubair bersama-sama dengan beberapa orang ahli ilmu yang lain, bahwa Aisyah istri Nabi SAW berkata, Rasulullah SAW pernah berkata ketika dia masih sehat, ketika dia masih segar, bahawa sesungguhnya seseorang Nabi itu tidak akan diambil nyawanya sebelum ditunjukkan kepadanya tempat duduknya, tempat tinggalnya di surga, kemudian diberi pilihan kepadanya. Apabila Nabi SAW ditimpa, apabila Nabi SAW jatuh sakit, ketika itu kepalanya berada di atas pahaku, baginda pengsan seketika, kemudian sedar. Fa ashkhasa basarahu ila saqf, dan memandang ke bumbung. Kemudian baginda berkata, Allahumma ar-rafiqal a'la, ya Allah, aku pilih ar-rafiqal a'la, lingkungan atas ataupun kalangan atas, kalangan atasan. Qultu, saya berkata, yang di dalam hati saya, idzan la yakhtarana, kalau begitu dia tidak akan memilih kita, yakni untuk bersama kita lagi. Dan aku pun sedarlah bahawa itulah cerita yang pernah Nabi ceritakan kepada kami. Itulah cerita yang pernah dia ceritakan kepada kami, itulah maksudnya. Qalat, Aisyah berkata, itulah kalimah terakhir yang diucapkan oleh Nabi SAW, yaitu kata-kata baginda, Allahumma ar-rafiqal a'la, itu yang terakhir. Bab sakaratil maut, ini bab kesukaran mati. Diriwayatkan
dari Aisyah bahwa beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di hadapan baginda satu bekas rakwah ataupun ulbah, bekas yang berisi air. Perawi Umar bin Sa'id Syak, ulbah atau rakwah, tapi maksudnya samalah, maksudnya bekas kecil yang berisi air. Baginda mula memasukkan kedua tangannya fil ma ke dalam air itu dan disapu mukanya dengan keduanya, dan baginda berkata, mengucapkan la ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu ada banyak kesukaran, ada banyak kesukaran mati itu. Kemudian baginda mengangkat kedua tangannya lalu berkata, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, hatta qubida, dan terus baginda mati. Wa malat yaduhu, dan terlepaslah tangan baginda, tangan dia jatuh, itu maknanya jatuh. Diangkat, jatuh. Diriwayatkan dari Aisyah, katanya ada beberapa orang Arab, orang ulu, Jufat, yang kasar perangai mereka, datang kepada Nabi SAW. Mereka bertanya baginda tentang kiamat, bilakah akan berlaku kiamat. Nabi SAW pun memandang kepada yang paling muda, yang paling kecil di antara mereka, lalu baginda bersabda, kalau dia ni hidup, dia tidak akan sempat tua, melainkan kiamat kamu akan berlaku kepada kamu. Hisham berkata, maksud baginda mati mereka, yang ini mati hak lain-lain. Budak ni tak ada tua, hak lain mati, itu maknanya hak lain berlaku kiamat dia kepada dia. Nabi SAW kata. Diriwayatkan dari Abi Qatadah bin Rabi'i Al-Ansari bahwa beliau menceritakan, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah dibawa lalu di hadapan baginda satu jenazah. Baginda pun berkata, mustarih wa mustarah minhu, jenazah yang tenang ataupun orang lain tenang, jenazah yang tenang dengan kepergiannya atau orang lain tenang dengan kepergiannya. Qalu ya Rasulullah, apa makna mustarih, jenazah yang tenang dan tenang dengan ketiadaannya itu? Nabi SAW berkata, hamba mukmin tenang daripada kepenatan dan gangguan dunia, pergi kepada rahmat Allah. Dan hamba yang jahat tenang hamba-hamba yang lain dengan ketiadaannya, tenang negeri, pokok kayu, pohon-pohon dan binatang-binatang pun tenang dengan ketiadaannya. Dua lah, mana orang mati ni ada dua macam maknanya, sama ada dia tenang ataupun orang lain tenang. Diriwayatkan dari Nabi SAW, riwayat daripada Abi Qatadah dari Nabi SAW, sabda baginda, mustarih wa mustarahum minhu, al-mu'min yastarih, orang mukmin itu yang tenang. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mati dituruti oleh tiga perkara, diikut oleh tiga perkara, dua daripadanya kembali dan tinggal bersamanya satu perkara. Ahli keluarga dan harta bendanya mengikutnya, dan amalannya mengikutnya, tetapi ahli keluarga dan hartanya kembali, yang tinggal ialah amalannya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, katanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang dari kamu hampir mati, dikemukakan kepadanya apabila seseorang daripada kamu telah mati, telah mati, bukan hampir mati, telah mati, dikemukakan kepadanya tempat duduknya pagi dan petang, sama ada neraka tempat tinggalnya yang akan datang, sama ada neraka ataupun surga, dan dikatakan inilah tempat tinggalmu apabila bangkit nanti, selepas bangkit nanti. Diriwayatkan dari Aisyah, katanya Nabi SAW bersabda, jangan kamu memaki orang-orang yang telah mati, kerana mereka telah pun pergi dengan apa yang telah mereka dahulukan, yakni dengan amalan yang telah mereka hantarkan. Baiklah,
Ini masih lagi kitab zuhud lagi. Di antara ciri-ciri zuhud, nak boleh jadi orang yang zuhud, makna tidak mementingkan dunia, tidak membesarkan dunia, tidak lebih dunia, tidak melekat dunia dalam hati dia. Di antara ciri-ciri dia nak boleh timbul sifat tu, dia kena ada sifat tawadhu'. Itulah Imam Bukhari buat tajuk-tajuk ni, iaitu ada sifat tawadhu', yakni merendah diri. Merendah diri, tidak membesarkan diri. Lepas tu Imam Bukhari buat mari hadis Anas menceritakan tentang unta. Ada seekor unta Nabi, namanya orang panggil Adba. Unta ni tak rajin, boleh dipintas oleh unta lain. Duduk depan sama, lajunya, jalannya. Tapi pada suatu kali, seorang Arabi mari dengan unta muda dia, nyelitah, boleh pintas unta Nabi SAW. Orang-orang Islam pun berasa keberatan, bimbang lah, kau apa makna pula ni, takut ada makna-makna lain. Kau Nabi nak mati, kau kalau ke mana, kau boleh jadi belaka lah. Kau orang Islam nak ditimpa bencana, kau macam-macam lah mari, tak sedap. Mereka kata unta Adba telah dipintas. Maka Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah pun kata, gini ceritanya, tak ada masalah apa-apa, cuma sudah menjadi ketetapan Allah, sudah menjadi sunnatullah, bahawa tidak ada suatu benda pun yang dinaikkan tinggi ataupun diangkat tinggi. Suatu benda pun daripada dunia ni tidak ada pun yang diangkat tinggi ataupun tadi kan kita kata alla yarfa'a syai'an yarfa'a, mana tidak ada sesuatu perkara dunia yang Allah angkat tinggi, melainkan dia akan merendahkannya, menjatuhkannya. Itu sudah biasa, tak ada apa. Tak ada apa. Jangan kamu mengambil faham apa-apalah, iaitu sempena tidak baikkah dengan dengan terkebelakangnya unta Adba itu, jangan begitu. Bahkan Nabi SAW, satunya pengajaran di sini, satu dia nak rayak hakikat sunnatullah. Gapa pun hak naik tinggi, walaupun dia molek setara mana pun, dia akan jatuh juga. Akan tiba masa dia ke bawah. Soal dia nak naik pula, itu soal lain. Tetapi begitu sudah jadi sunnatullah. Turun naik. Hak buruk, hak baik, turun naik. Hak lebih, hak kurang, turun naik. Kaya, miskin, semua itu bertukar-tukar. Itu sudah jadi sunnatullah. Lepas tu hak ni dia, bukan dia yang kalah. Unta tu syai'un minad dunya, sesuatu daripada dunia. Daripada dunia ni unta tu. Itu satu. Bukan maknanya dia kalah, agama dia kalah, tak ada kena mengena tu. Ini masalah binatang tu sendiri. Kalau kata hak Nabi, hak siapa pun, bukan maknanya sifat dia tu jadi berbeza daripada yang lain, sehingga tidak mungkin ada kurang. Kalau macam tu akan berlaku pemujaan pula terhadap barang-barang ataupun binatang-binatang Nabi SAW. Kerana itulah hikmah Allah SWT buat berlaku benda-benda yang seumpama ini, supaya tidak timbul rasa kagum, rasa pelik, rasa istimewa tu, rasa ada kesaktian lah kita kata pada barang-barang tu, tidak timbul. Itu tujuan berlaku perkara-perkara yang seperti ini. Itu yang kedua. Yang ketiganya, Nabi SAW nak cerita dalam perkara dunia ni, dalam perkara dunia sebagai manusia, dia seperti orang lain. Boleh jadi ada lebih, ada kurang. Seperti orang lain. Kalau orang lain sakit, apakah Nabi tidak sakit? Sakit juga. Kalau orang lain mati, adakah Nabi tidak mati? Mati. Kalau orang lain kalah, adakah Nabi tidak mungkin kalah sama sekali? Hak dunia mengikut perkiraan dunia, ada, boleh jadi kalah. Benda-benda tu termasuk di dalam sunnatullah di dalam dunia, dan ini tidak khusus dengan orang-orang lain, tidak kecuali Nabi pun termasuk juga. Nabi pun termasuk juga. Begitu juga agama dia Islam, Allah SWT redha, Allah SWT kenal dah. Apakah tidak mungkin jatuh? Boleh jatuh, tetapi dia boleh naik pula, itu soal lain.
Tapi cerita barang dunia ni memang lagu tu. Kita kena ingat. Jadi apabila ada turun naik, maksudnya apa maksud agama? Nak suruh kita ni beringatlah. Dah kita tahu dah. Kita boleh jadi sakit. Jangan boleh jadi sakit lah. Kira lah ke mana-mana. Kalau kita boleh jatuh miskin, kalau kita kaya, kena fikirlah macam mana orang jadi miskin tu, macam mana orang jadi papa kedana. Begitu juga yang lain-lain. Kalau Islam ni jatuh, kita tengok sejarah lah. Apa sebab dia jatuh? Jangan lagi kita buat lagu tu, akan jatuh pula. Dan Islam dulu naik, kenapa? Kita tengoklah sebab-sebab dia. Kita kena ikut lagu tu. Itu maknanya pengajaran di sini. Bukan makna semata-mata cerita blogger begitu saja, tidak. Banyak makna di sebalik. Nak cerita supaya kita beringat. Itulah sifat dunia. Apabila sifat dunia begitu, kita kena beringat, kita kena berjaga, kita kena berhati-hati. Bukan seperti dalam syurga. Kalau dalam syurga tak payah mikir dah. Makan banyak mana. Dunia tak boleh lagu tu, walaupun sedap pun. Dunia tak boleh lagu tu, walaupun sedap, walaupun nafsu kita suka, tak boleh. Sebab apa? Ada di sebalik hak sedap tu, hak tak sedap. Itu sifat dia. Hak ni, hak ni. Jadi apabila kita ingat hak ni, satu, dunia ni barang yang turun naik, ada rendah. Kalau naik tinggi pun seseorang tu dia tidak tinggi sama. Jadi dia berasa rendah diri. Dia timbullah rasa rendah diri. Begitu sifat dunia ni. Siapa-siapa pun, maka dia akan timbul berasa rendah diri. Tidak ada membesarkan diri. Dengan sebab itulah di sebalik bala, di sebalik bencana, di sebalik kesukaran yang Allah SWT bagi kepada manusia itu, ya ada hikmat dia, kebaikan dia, iaitu menyedarkan seseorang. Dia jadi berasa dia ni hamba, dia jadi berasa dia ni memerlukan kepada Tuhan, insaf. Dia berasa rendah diri. Hak tu perlu. Dan ini untuk merendahkan diri, merendahkan diri, supaya Nabi itu sendiri pun tidak jadi berasa besar ke diri. Semua lebih semua dia, lebih semua ikut kehendak. Tidak gitu, tidak gitu. Ini makna tawaduk. Dan Nabi SAW nak ajar kepada orang lain. Sebab itulah dulu kita sudah jumpa dalam hadis ini, jangan kamu lebihkan aku daripada Yunus bin Matta. Padahal jelas Nabi SAW itu lebih daripada sekalian Nabi yang lain. Apa yang dia kata lagu tu? Dia tak saya ajar besar ke diri ni, tak saya ajar besar ke diri. Dan moga sama-sama Nabi, hak semua Allah SWT lantik dari segitu serupa. Jangan duduk kata, jangan duduk tonjolkan dia ni telah melanggar perintah Tuhan, jadi dia kurang lah, lepas tu kena telan kau ikan sekian-sekian lama. Nabi kita tak ada lagu tu, tak pernah lari. Jangan fikir lagu tu tentang Nabi. Jangan fikir lagu, sehingga kamu berasa aku lebih daripada Nabi Yunus misalnya, kerana zahir daripada cerita dia tu nampak macam ada kekurangan dia lah, nampak macam itu. Jangan kita kurangkan Nabi, itu maksudnya. Dan itu juga selain daripada nak menunjukkan tak sebui perendah Nabi-Nabi itu, nak menunjukkan Nabi SAW merendah diri. Dia merendah diri, dia tidak membesarkan diri. Tidak kata aku lebih daripada segala-galanya. Tidak begitu. Seterusnya, riwayat daripada Abi Hurairah katanya, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman. Bila kata Allah berfirman begini, maknanya hadis ini hadis qudsi. Ini hadis qudsi. Sesiapa yang memusuhi waliku, yakni kekasihku, wali. Dalam Quran kata apa? Wali ni alladzina amanu wa kanu yattaqun, iaitu orang yang beriman dan bertakwa. Wali mengikut tahap ketakwaan masing-masing. Semuanya orang yang beriman tu kekasih Allah SWT. Lepas tu kalau dia bertakwa, kalau Allah SWT kasih lagi. Itu wali dia. Sesiapa yang memusuhi waliku jadi maksud wali di sini begitu. Bukan maksud wali ni mesti timbul ada keramat kau, ada benda-benda yang pelik kau daripada dia. Tidak, tak mesti begitu. Ataupun dia tak cara kepada dunia kau. Itu seperti orang kita faham kalau kata tok wali ni lagu tu lah. Tidak mesti begitu. Wali ni orang yang taat kepada Allah SWT, patuh kepada perintahnya, menjaga batasan-batasan agama. Itulah wali.
Lepas tu peringkat dia tu tidak serupa lah pula. Faqad adzantuhu bil harb, sesungguhnya aku isytiharkan perang terhadapnya. Sesiapa yang memusuhi waliku, aku isytiharkan perang terhadapnya. Jadi kita tidak boleh memusuhi orang-orang Islam, orang-orang mukmin, tak boleh. Apalagi orang-orang yang baik, orang-orang yang terpilih di kalangan orang-orang mukmin, kita sama sekali tidak boleh memusuhi, membenci mereka. Tak boleh. Lebih-lebih lagi kalau sahabat, ini wali. Kalau kita mengambil kira istilah ulama, wali ni bawah lagi daripada sahabat. Sahabat tu lagi tak boleh nak memusuhi sahabat itu. Kalau memusuhi juga, buat balas juga dengan dia, Allah SWT isytiharkan perang. Apabila Allah SWT isytiharkan perang, bila kita nak menangnya lawan dia, tak akan benar. Lawan Tuhan, kalau lawan orang lain ada kemungkinan juga benar, tapi kalau lawan Tuhan, mana boleh benar. Dua lah kita tengoknya Allah isytihar perang. Dalam Quran disebutkan orang yang tidak berhenti riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Terima perisytiharan perang daripada Allah dan Rasulnya. Riba tu besar juga. Yang kedua ni, orang yang memusuhi kekasih Allah, aku isytiharkan perang. Kekasihku, aku isytiharkan perang terhadapnya. Sebab itulah kita tengok orang yang memusuhi sahabat ni macam-macam, pelik-pelik, benda yang tak masuk akal dia boleh terima, benda tak logik pun dia boleh terima, dan dia berasa tak ada apa, tak berasa dia tu salah, tak berasa benda dia buat tu tak masuk akal, tak logik, tak berasa. Itulah sebab sebab tepat maknanya hadis ini sudah ada dah apa nama ni, gambaran itu kalau wali, kalau sahabat lebih-lebih lagi. Sebab sebesar-besar wali mengikut kita ahli sunnah tidak boleh menyamai sekecil-kecil sahabat pun, tak boleh. Dan tidak ada hambaku bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku suka daripada apa yang aku fardukan ke atasnya. Allah SWT paling suka hamba ni buat untuk mendekatkan diri kepada dia, apa dia? Iaitu buat hak dia fardukan. Sembahyang fardu, buat tu jangan tinggal. Puasa hak fardu, buat tu jangan tinggal. Buat molek apa-apa yang fardu lah, hak itulah yang paling aku suka. Allah SWT kata, hamba bertaqarrub, yakni menghampirkan diri kepadaku dengan apa yang aku fardukan ke atasnya, hak tu aku paling suka. Lepas pada tu hambaku terus menerus bertaqarrub, yakni menghampirkan diri kepadaku dengan perkara-perkara sunat. Hak fardu dia jaga molek, hak tu paling Allah SWT suka. Lepas pada tu dia apa ni, duduk buat hak sunat pula tu menu, duduk buat hak sunat-sunat. Tak kira lah sembahyang ke apa ke. Kalau zakat tu hak wajib, lepas tu sedekah tu hak sunat, dia buat juga. Tu menurut duduk buat hak sunat tu sampai aku kasih kepadanya dan aku menjadi pendengaran. Seperti yang kita sudah terjemuh tadilah. Cuma masalah, aku jadi pendengaran dia, Tuhan jadi telinga dia kah? Tuhan jadi mata dia kah? Tuhan jadi tangan dia kah? Itu persoalannya. Jadi bagi orang-orang yang boleh ajaran sesat ni, boleh jadi dia kata Tuhan ni berjirim, Tuhan ni ada tangan, Tuhan ni ada begitu begini. Dia faham daripada hadis-hadis yang seumpama inilah. Dia mata orang tu, mata Tuhan, dia buat gitu. Dia boleh jadi silap lah. Silap. Sedangkan hak ni kalau kita tengok dalam hasyiah ni nombor 2 kita tengok. Sini dia sebut banyak perkara. Apa maknanya? Maknanya yang pertama, Allah SWT memberi taufik kepadanya untuk melakukan amalan-amalan yang dengan anggota-anggota ini. Yakni Allah SWT mempermudahkan jalan kepada perkara yang dia suka, dan Allah menjaganya daripada terjerumus dalam perkara-perkara yang Allah SWT tidak suka. Itu maknanya aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi tangannya. Maksudnya Allah SWT memberi taufik
kepada dia untuk menggunakan anggota-anggota tadi pada perkara yang Allah SWT berkenan. Itu makna taufik. Taufik tu mana menimbulkan kesedaran dalam hati seseorang itu untuk buat sesuatu yang Allah SWT berkenan. Itu yang pertama. Dan menghindarkan dia daripada perkara-perkara yang tidak Allah SWT tidak suka. Perkara-perkara yang tidak halal, mana dia tidak pegang dengan tangan dia barang yang haram. Tidak buat dengan kaki dia tu perkara yang haram dan sebagainya. Waqad yakunu, ya, itu yang pertama. Yang kedua, boleh jadi makna dianya suratul ijabah fid du'a wal injah fit talab. Boleh jadi ini bermakna segera Allah SWT segera menerima doa dia, segera menerima doa dia dan meluluskan, menjayakan kehendaknya, tuntutannya. Sebab apa? Usaha-usaha manusia, iaitu dengan anggota yang 4 ini. Usaha manusia dengan 4 anggota ini hak pentingnya. Maknanya manusia guna hak ni untuk apa? Untuk mendapat maksud dia, yakni Allah memberi maksud dia. Itu maknanya. Intaha. Ini tersebut dalam Tibin dan Kirmani dan Aini dan Khairu Jari. Wa fit tawsyih, adalah kitab tawsyih pula. Dia ada sebut gini. Ulama sepakat, ulama mimman yu'taddu biqaulihi, ulama yang diambil kira pendapatnya. Ada juga orang panggil ulama tapi orang tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Tak seraya dia bersama mana pun tak boleh pakai. Kita jangan mudah terpengaruh. Ini ulama mimman yu'taddu biqauli, bahawa ini termasuk dalam majaz dan kinayah. Bukan maknanya Allah jadi telinga dia, Allah tu tukar jadi telinga dia. Tidak. Allah jadi tukar jadi mata dia. Tidak. Ini termasuk dalam majaz, bahasa pinjaman dan bahasa kiasan. Gitu. Semua ulama kata lagu tu. Kiasan kepada apa? Pertolongan Allah terhadap hambanya itu. Dan Allah menolong, menyokong, membantunya. Membantunya. Begitu. Sebab itulah dalam riwayat yang lain dia sebut fabi yasma'u wa bi yubsiru wa bi yabtishu wa bi yamshi. Mana wa bi yamshi, dengan aku dia melihat, dengan aku dia mendengar, dan seterusnya. Dengan aku. Mana dengan pertolonganku, dengan pertolonganku dia buat semua itu. Imam Ahmad dalam hadis Aisyah dia ada tambahan begini, menjadi hati yang dia guna buat berfikir dengannya, menjadi lidah yang dia bercakap dengannya. Jadi ada tambahan lagi hadis ini dalam riwayat Imam Ahmad. Fala yasma'u illa ma yahillu sama'uhu, dia tidak mendengar kecuali apa yang halal didengarnya. Kecuali apa yang didengarnya. Apa ni? Ini pendapat yang ketiga. Yang keempat, yang dimaksudkan dengan hadis tadi, yaitu bisam'i al-masmu'. Pendengaran di bukan makna pendengar, yang apa yang didengar. Itu dari segi bahasa. Yang ini masdar dipakai dengan makna ism maf'ul. Jadi maknanya fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Ini fakuntu al-masmu' alladhi yasma'u bihi. Wa basarahu, yani al-mubsar alladhi yubsiru bihi. Dan begitulah seterusnya. Mana aku menjadi apa yang didengar olehnya. Mana semua hak dia dengar tu, dia dengar cerita aku. Dia jadi suka lagu tu. Dia nak tengok apa dia? Nak tengok keajaiban kejadian. Dia nak tengok tu. Dia tak saya tengok benda-benda tak molek. Itu maknanya. Dia nak pergi tempat aku kena. Hak tu saja. Itu maknanya dia takwil begitu. Ada juga ulama ini yang kelima. Di sini ada hadzaf mudhaf. Takdirnya kuntu hafiza sam'ihi alladhi yasma'u bihi fala yasma'u illa ma yahillu sama'u. Aku menjadi
pelindung, penjaga kepada pendengarannya. Aku menjadi pengawal kepada pendengarannya, sehingga dia tidak mendengar kecuali apa yang halal didengarnya. Aku menjadi pelindung ataupun penjaga kepada penglihatannya, sehingga dia tidak melihat kecuali apa yang halal dilihatnya, dan begitulah seterusnya. Itu yang keenam. Ada diriwayatkan dari Abi Uthman, yaitu salah seorang imam orang-orang sufi ini, Imam Baihaqi, dalam kitab Az-Zuhud, dia ada mengemukakan sanad daripada kata-kata dia. Dia kata makna hadis ini, kuntu asra'a ila qada'i hawaijihi min sam'ihi fil isma' wa 'ainihi fil nazar wa yadihi fil lams wa rijlihi fil mash. Dia kata tu pula. Mana dia kata, aku lebih bersegera dalam menyempurnakan kehendak dia daripada pendengaran dia dalam memperdengarkan sesuatu kepadanya. Aku lebih segera menyampaikan maksud dia daripada dia melihat. Maksud dia melihat, nak tahu apa-apa kan, aku bui tahu dulu sebelum dia lihat, sebelum daripada mata dia tu bui maklumat apa yang dilihat tu kepada dia. Dia nak pegang tu, dia nak tahu kan kasar atau lembut, aku bui tahu dulu lagi daripada tu. Itu maknanya. Hajat dia tu, maksud dia tu, daripada menggunakan anggota-anggota tadi, Allah SWT bagi sebelum dia guna anggota itu lagi. Itu maknanya. Ada beberapa makna yang disebutkan oleh ulama di sini, tetapi tak ada seorang pun yang kata Allah SWT jadi telinga dia, Allah tu jadi telinga dia, jadi mata, itu tak ada. Semua sebab itulah dia kata dah tadi, ini termasuk dalam bahasa kinayah, bahasa majaz, bahasa kiasan. Jadi itulah beberapa makna. Kita tengoklah mana yang kita berasa lebih sedap, kita ambil. Boleh. Kalau dia minta dengan aku, pasti aku berikan kepadanya. Ini maknanya hajat dia tu tadi. Ulama kata hajat dia tu munasabah lah. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, aku akan melindungi. Tidak ada sesuatu yang aku nak buat, aku nak buat, memang akan buat, aku teragak-agak. Ini pun hadis-hadis yang orang panggil hadis mutasyabihat ni. Hadis mutasyabihul ahadis, orang panggil hadis-hadis yang mutasyabih, yang zahirnya nampak macam serupa dengan makhluk, tetapi hakikatnya tidak serupa dengan makhluk. Hak ni hadis-hadis yang seumpama ini serupa dengan ayat Quran lah, kata mata Allah, muka Allah, tangan Allah, itu semua tu tidak serupa dengan makhluk. Walaupun kata tangan, walaupun kata apa-apa pun tidak serupa dengan makhluk. Serupa juga dengan hadis ni, mana teragak-agak ni, ragu-ragu ni, berasa tidak yakin, tidak putus, tidak terus nak buat, jadi bimbang mari dalam fikiran ni. Itu asal makna teragak-agak. Tapi di sini dia nak ceritanya, wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'ilu taraddudi. Nak ceritanya sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia tu. Jadi sehingganya skala-skala kalau dia minta bagi, dia nak apa-apa bagi. Ni apabila siapa masa dia nak mati, dari satu segi hamba ni berasa tidak senang dia nak mati. Sifat manusia siapa saja pun, mana kalau nak kira nak mati berasa tidak sedap. Hak tidak sedap dia tu Allah SWT berasa kita kata tak sih lah. Kalau naknya menyukakan dia semua, kira-kiranya kehendak Allah SWT nak menyukakan hamba dia ni, tetapi ada ketikanya hak tidak sedap, dia kena bui juga. Pada ketika tu dia gambarkan dengan taraddud, teragak-agak, dalam keadaan tidak tentu. Bukan tidak tentu, dia pasti buat je. Nak ceritanya macam mana Allah SWT dikasih, seperti mana orang yang kasih kepada anak dia lah, seorang doktor lah, kita kata seorang doktor kasih kepada anak dia, supaya anak dia ni kena belah juga, tapi perasaan dia tu, dia nak gambarkan kepada kita supaya mudah kita faham. Kalau orang lain tidak berasa apa-apa kan, tapi kalau anak sendiri apa berasa tu, pasal sayang lah. Jadi lazim dia tu orang panggil, ini dalam istilah dia orang panggil ambil lazim dia.
Benda yang lazim tu kepada dia sayang. Sebab apa yang jadi teragak-agak, yang jadi ketat tangan tu? Kalau orang lain boleh, mudah je belah tu. Dia pakai bedah. Tapi kalau anak dia ketat tangan tu buat apa? Pasal sayang lah. Ni pun dia nak gambarkan sayang. Maknanya kerana aku sayang kepada hamba-Ku itu, dekat dia nak mati, dan aku tidak mahu menyusahkan dia, menyakiti dia, maka aku jadi berbelah bagi. Nak cerita sayang tu. Wa ana akra'u masa'atahu, sedangkan aku tidak mahu menyusahkan dia, tidak menyenangkan dia. Sebab tu kita tengok di sini, wa yu'awwalu biwajhain, nombor 3 dalam hasyiah ditakwilkan hadis ini dengan dua cara. Yang pertama, innal 'abda qad yushrifu fi ayyami 'umrihi 'ala al-mahalik fayad'u Allah fayashfihi minha wa yadfa'u makruha anha fayakunu dhalika min fi'lihi kataraddudi man yuridu amran thumma yabdu lahu fi dhalik fayatruku wa yu'ridu anhu wa la budda lahu min liqa'ihi idza balagha al-kitabu ajalah wa hadha ma'na ad-du'a inna ad-du'a yaruddu al-bala. Maknanya seperti sebut tadilah, mana hamba tu bila dia dekat fi ayyami umri, dekat nak mati, dia berdoa kepada Allah SWT, Allah SWT bagi sembuh kepada dia dan hilangkan kesakitan dia. Lepas pada tu begitulah, duk pergi mari lagu tu, sembuh sakit pula, sembuh sakit pula, sampai dekat nak mati. Sampai dekat nak mati, itu perbuatan Allah SWT. Seperti orang yang mahukan sesuatu, lepas tu ternyata kepada dia hak lagu ni pun perlu juga, tak dapat tidak juga. Untuk sampai kepadaku dia kena mati. Kalau dia tidak mati, macam mana dia akan sampai kepadaku, akan dapat hak lebih sedap lagi. Sedangkan Allah SWT kenal dia dapat hak sedap dalam dunia ni pun, Allah SWT kenal juga, saya juga ke dia. Dan dia tu sebagai manusia terikat dengan dunia, macam-macam lah fikir hak dunia ni. Sebab hak dunia hak dia nampak, hak akhirat dia tidak nampak. Jadi Allah SWT tak mahu menyusahkan hati dia, membuatkan dia serabut. Tapi dari segi yang lain, hak dunia, hak akan datang tu lebih baik kepada dia. Jadi keadaan itu kalau nak gambarkan, kalau orang yang serba salah, Allah SWT tidak serba salah, tidak serba salah. Apabila sampai masa dia, maknanya kena berlaku juga apa yang Allah SWT nak. Inilah makna doa itu menolak bala. Kata dia, mana hak sebelum pada tu sembuh, lepas tu itu pula, lepas tu sembuh, lepas tu itu pula sakit pula. Itu yang pertama. Yang kedua, ma radattu rusuli fi syai'in ana fa'iluhu tardidi iyyahum fi nafsil mu'min. Aku tidak kembalikan, hantar pergi mari rasul-rasulku, yakni utusan-utusanku pada apa-apa perkara seperti yang aku hantarkan kerap kali untuk mengambil nyawa hamba-Ku yang mukmin, seperti mana Nabi Musa. Mana dia kalau orang kafir nak ambil selalu, tak kira selalu. Tapi orang mukmin ni maknanya jaga. Allah SWT jaga. Tengok dia ni orang hak lagu tadilah, hak jadi pendengaran dia, aku menjadi pendengaran dia buat dengar, aku menjadi penglihatan dia yang dia buat melihat dengannya, dan seterusnya. Orang hak lagu tu. Jadi Allah SWT hantar beberapa kali rasul dia tu, maksudnya malakul maut lah di sini, untuk pergi tengok sesuai dengan tidak keadaan dia, ada buat apa-apakah hak baik yang boleh memanjangkan umur dia, boleh jadi keluarga dia suka lagi, boleh jadi dia buat apa-apa lagi kebaikan untuk orang lain. Lepas tu pergi pula seperti Nabi Musa. Mula-mula pergi Nabi Musa tampakkan Fir'aun dulu, malakul maut tu dulu, seperti yang kita sudah jumpa dalam hadis dulu. Lepas tu pergi pula beberapa kali pergi. Itu maksud taraddud itu. Di sini bukan mana taraddud itu Allah SWT taraddud tu teragak-agak tu, tidak. Yani Allah SWT hantar beberapa kali. Yani tidak aku hantar beberapa kali, yani malaikat untuk melakukan apa-apa yang aku pasti lakukan, seperti mana aku berkali-kali menghantar yani malaikatku untuk mengambil nyawa seseorang mukmin. Pasal apa? Pasal nak melera keadaan dia. Ini kenapa? Kerana dia sayang. Kerana dia sayang.
Jadi apabila saya ni maknanya mikir banyak kali lah. Nak buat ni kita kena fikir banyak kali kalau kita manusia. Tapi kalau orang kita tidak melera dia, kita tak melera, kita tak sayang, kita tak gapo, buat lalu tak fikir banyak kali dah. Kalau kita manusia. Jadi dia nak menggambarkan Allah SWT ni dengan orang-orang yang dia sayang lagu tu lah. Dan dia menghantar malaikat tu beberapa kali seperti Nabi Musa misalnya. Mari mula, lepas tu tak jadi, lepas tu pula mari, begitu. Benda lain tak ada lagu tu. Kalau nak buat jadilah, begitu. Ini menunjukkan jadi hakikat maksud hadis ini dalam kedua-dua cara tadi, tafsiran tadi, maksudnya lutfullah, lutf Allah, yakni rahmat Allah terhadap hambanya dan kasihan belasnya, kasih sayangnya terhadap hambanya. Itulah maksudnya. Kita pakai ke mana-mana pun itulah maksudnya. Ada makna yang ketiga yang disebutkan oleh pengarang di sini, muhasyir di sini, iaitu Allah SWT mengambil nyawa orang mukmin bitta'anni, dengan berhalus, berlembut, bukan dengan secara kasar. Itu makna taraddud tadi. Itu makna taraddud tadi. Bukan taraddud tu makna teragak-agak, tidak. Tetapi taraddud tu dengan makna aku berhalus, tidak ada sesuatu yang aku berlembut, berhalus dalam menghadapinya, seperti mana aku berhalus dalam menghadapi orang mukmin ketika mahu mengambil nyawanya. Itu maksudnya. Itu makna berhalus, berlembut. Ini menunjukkan bahawa orang mukmin tu mati mana dalam keadaan yang tenang, yang baik, walaupun zahirnya nampak tidak baik. Seterusnya Nabi SAW kata, aku diutuskan jadi naknya kepada dia ni bab tawaduk ni. Di sini Imam Bukhari nak cerita hadis ni, orang ni boleh meningkat naik sampai ke begitu sekali tingginya darjat dia, sehingga Allah SWT begitu sayang kepada dia. Apa-apa yang dia nak Allah SWT bagi ni, kenapa? Kerana ada sifat tawaduk. Sifat tawaduk dia ni duduk mana? Iaitu duduknya pada dia melakukan amalan fardu dan juga amalan sunat yang Allah SWT suka. Apabila hamba tu beribadat kepada Allah, maknanya dia merendahkan diri. Itulah makna rendah diri yang sebenarnya, yang ini merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila orang itu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan jadi ginilah Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia. Tuhan naknya. Seterusnya Nabi SAW bersabda, aku diutuskan dengan kiamat seperti ini. Dia isyarat mana dekat. Hal ni pun dalam kitab Zuhud, apa maknanya disebut? Nak ceritanya, bila kita tahu dunia ini tidak kekal, tempat bukan kekal, maka kita tidak terlekat. Tak patutlah kita lekat hati kita ni dengan dunia tu sangat. Begitu sayang sangat pada dunia tu, ke mana-mana pun kita nak tinggal. Kalau tak ada sampai ke kiamat pun mati. Itu pun kiamat kepada setiap orang. Dalam hadis ada disebut, hak selepas ni pun ada sebut, iaitu mati dia tu disebut kiamat. Ke mana-mana pun akan mati juga. Jadi dengan sebab itu tak bolehlah terikat hati sangat dengan dunia ni. Itu maksud dia. Aku dengan kiamat ni dekat. Kalau nak kira orang hidup sampai dulu, lama lagi jauh dia dengan kiamat, menasabah juga. Kalau nak kata dia ni nak bergoma kejar dunia, itu pun dia kejar-kejar pun dia mati juga ke mana-mana. Apatah lagi kita duduk di akhir zaman dengan kiamat ni dekat, tak sepatutnya. Nak fikir ke dia, kalau kita umur panjang pun, katakanlah dekat juga dengan kiamat, nak banding dengan orang zaman dulu. Jadi makna tak patutlah. Itu hendaknya. Nabi SAW isyarat kepada dua tangan. Ini apa makna? Ada ulama mengatakan isyarat kepada panjang dia tu. Panjang ni. Ni jari ni, tengah ni dengan jari ni, telunjuk ni, panjang jari tengah ni. Panjang mana? Sikit je kan? Maknanya dia ni, dia zaman dia dengan kiamat ni tak lama. Ada yang kata lagu tu. Ada pula yang katakan maksud gini ni isyarat bahawa dia dengan kiamat ni, di celah dia ni tidak ada nabi yang lain. Lepas pada dia tu kiamat.
Tak kira panjang tu panjang selama mana, boleh jadi panjang lagi daripada zaman Nabi dulu. Dan tentu dah kalau kita tengok sekarang ni nak banding dengan Nabi dulu, banyak daripada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dulu, lebih panjang hak Nabi kita dah kan nak kira. Bukan kira dari segi tu, kira dari segi adakah Rasul ataupun Nabi selepas dia. Tak ada. Mana sementara nak kiamat tu dia saja kena pakai hak dia. Itu maksudnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, maksud isyarat kepada dua ni mana tak jauh, dekat. Isyarat kepada dekat kiamat itu, tidak jauh. Dan kiamat ni nak berlaku dalam sekelip mata ataupun lebih pantas lagi daripada itu. Dalam hadis ni dia sebutlah. Sebut hadis-hadis itu juga. Babun, satu bab tak ada tajuk ni masuk di bawah tu juga. Dia kata kiamat tidak akan berlaku walaupun kata dekat pun dia ada kiamat, ada tanda-tanda dia. Ada tanda-tanda dia. Iaitu kiamat tidak akan berlaku selagi matahari tidak naik ke sebelah barat. Selagi matahari tak naik ke sebelah barat, kiamat tak akan berlaku. Apabila matahari itu sudah naik ke sebelah barat, semua orang tengok, pada ketika itu semua orang akan beriman. Semua orang akan beriman. Tetapi masa itu ialah masa yang mana iman seseorang yang belum beriman sebelum itu tidak berguna kepada dia, ataupun seseorang yang sebelum pada itu tidak beriman lagi dan tidak buat apa-apa amalan, tidak berguna. Tetapi kalau hak sebelum pada itu dia sudah beriman dah, tak apa, berguna selepas pada itu. Sebab apa ni dalam hadis disebutkan naik matahari ni pun dia tidak naik semua kok barat tu pula, tidak, sekali je naik sekali sampai tengah, lepas tu dia turun pula kok barat. Ni kok ni dia naik sampai tengah, dia turun balik, lepas tu naik seperti biasa. Bukan makna lepas pada tu naik kok barat semua, tidak. Tapi pada masa ni tidak berguna lagi, hak mana-mana tidak beriman lagi. Sebab apa? Sebab beriman pada masa tu tidak ada arti, sebab sudah nampak dah tanda tu. Seperti mana orang yang dekat nak mati, dia nampak dah azab, dia nampak dah gini. Pada ketika tu dia beriman, maka iman dia tu tidak berguna, seperti iman Fir'aun. Dia kata dia beriman dengan Tuhan yang Banu Israel beriman. Al-ana wa qad asaita qabl. Adakah baru sekarang nak beriman? Sebelum pada ni deraka? Tuhan kata mana tak boleh. Maknanya nisbah kepada dunia, naik matahari itu tanda nak mati benar tu dalam keadaan azab. Walaupun dia tidak selalu lepas pada tu, lama lagi, tapi nak nisbah dengan hak-hak sebelum pada ni sekian lama dah, dengan hak selepas pada tu makna tak lama dalam keadaan azab. Orang dalam keadaan azab ni mana tidak diterima iman dia. Mana kalau kepada satu diri satu orang pada ketika nazak dia beriman, tidak berguna. Begitu juga ketika dunia ni dalam keadaan azab, nak kiamat tidak guna. Dia nak isyarat kau tu lah ni. Tapi kalau hak sebelum tu, katakanlah dia dah tengok matahari tu naik, sebelum pada tu dia sudah beriman dah, tak apa, berguna. Pada tu dia buat amal kebajikan pun bertambah, tak ada menjejaskan apa-apa. Wala taqumanna as-sa'ah, kiamat pasti berlaku. Ketika mana? Yang ni ketika ada orang duduk buka kain ni. Hak mana nak jual kain tu buka kain. Tak ada jual beli, tak ada lipat. Kiamat berlaku. Begitulah. Mana masing-masing orang ni sibuk dengan hal masing-masing. Tidak kata sebelum kiamat tu duduk berengak dah. Duduk tunggu ni supaya kapal terbang nak jatuh. Tidak lagu tu. Ni kapal terbang terbakar dah. Ni kita suruh nak jatuh lah. Kita kata, tidak lagu tu. Orang tak khabar, tak sedar. Kiamat berlaku ketika seseorang tu balik bawa balik susu yang dia perah, tak ada minum, berlaku kiamat. Kiamat berlaku ketika seseorang tu duduk melah, kita kata duduk yali tu ni maknanya duduk melicinkan kolam dia buat kolam, dia pelicin, duduk pelah, kita kata duduk pelah kolam dia, tak ada dia bubuh air dalam tu. Kiamat berlaku ketika mana seseorang
nak angkat suapan ke mulut dia, belum lagi sempat dia angkat suapan ke mulut dia, sudah berlaku kiamat. Mana dalam keadaan begitu. Itulah yang dikatakan kalamhil basar atau huwa aqrab dalam Quran. Kiamat berlaku dengan sekelip mata ataupun lebih hampir lagi. Ini bab orang yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengannya. Dalam hadis ini jelas maksudnya. Apa makna suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengannya. Orang yang suka mati kah? Nak mati? Tak, tidak lagu tu. Ini cerita pada ketika nak mati, Allah SWT tunjuk kepada orang mukmin, tunjuk keistimewaan yang dia akan dapat, kelebihan yang dia akan dapat. Maka sukalah orang mukmin. Ketika tu dia suka nak bertemu dengan Allah. Itu maksud hadis ini. Dia nak menceritakan saat akhir. Sebelum pada tu tak suka juga mati ni, tak suka. Sakit pun tak suka, kau tunggu ni pun tak suka, susah pun tak suka. Tapi apabila dekat mati, Tuhan tunjuk kepada dia. Ketika tu dia suka bertemu dengan Allah. Nak pergi bangat-bangat kalau boleh. Ketika tu maka Allah pun suka nak bertemu dengan dia. Sebab dia orang baik. Inilah dalam hadis ini disebutkan. Ada pun orang kafir, sesiapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah tidak suka bertemu dengan. Ini ada kaitan dengan orang kafir yang dekat nak mati. Bila Allah SWT tunjukkan kepada dia tempat duduk dia, azab yang akan diterima dia, dia pun tak sih. Itu maksud. Bukan man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu, tu sesiapa yang suka mati. Tidak ada lagu. Sesiapa yang suka bertemu dengan Allah tu suka lagu mana? Bertemu dengan Allah, nak bertemu lagu mana? Adakah bertemu dalam mimpi ke? Tak ada. Itu semua tak ada. Ini maksudnya hadis ni sendiri menjelaskan, iaitu dekat nak mati. Dekat nak mati. Sebab itu kita kena faham hadis-hadis ni kadang-kadang dia jadi keliru. Apabila kita nampak ni, jelah dia memecahkan segala kebuntuan, segala kemusykilan. Seperti dalam hadis Muslim kan ada disebut, orang mukmin ni kalau atas di tubuh lembu hitam, hak putih, sehelai bulu putih, tu orang mukmin. Hak lain tu kalau lembu hitam, kafir berlaku. Ataupun lembu hak putih, hak hitam tu, bulu hak hitam. So, mana nak ceritanya? Orang Islam ni sikit, apakah sama-sama lagu tu? Lepas tu kita ni ramai ni, lagu mana? Jadi apakah maknanya iman orang seramai-ramai ni di sisi Allah tidak diterima, hak dikira di sisi Allah mukmin sebenarnya ya, seperti selai bulu tu. Kalau faham lagu tu tak betul lah, tak kena lah tu. Bukan itu maksudnya. Dalam hadis Muslim dia sebutkan, ni di akhir zaman ada suatu ketika lagu tu nisbah orang mukmin ni dengan orang kafir sampai setara tu. Gitu maksud. Bukan makna sama-sama orang Islam ni kurang lagu tu. Apalagi untuk kita pakai. Pokok Syiah ni dia kata lagu mana? Sahabat tu dalam hak seramai-ramai tu ada seorang hak beriman. Hadis dia pakai hadis tu, dia tak faham. Jadi hak ramai-ramai lagi walaupun zahirnya beriman, tidak beriman sebenarnya. Dia kata kot tu. Tak kena langsung. Kalau tidak pakai hak tu pun untuk orang lain pun. Sampai kita ni ramai orang Islam ni macam mana? Apakah kita ni tidak Islam sebenar? Jangan ragu, jangan berasa serba salah, tak ada pasal. Sebetulnya tu cerita di zaman satu ketika sebelum kiamat akan berlaku, akan ada zaman di mana orang Islam sangat sikit bilangan dia, sangat sikit. Supaya juga hadis ni. Lepas tu lebih kurang tu lah juga. Nabi, mana-mana Nabi dia tidak akan diambil nyawa dia sebelum ditunjuk kepada dia tempat duduk dia dalam syurga. Lepas tu diberi pilihan, dia nak terus hidup lagi ke atau nak mati. Selepas ditunjuk, diberi pilihan pula kepada dia. Sebab tu ya kata hadis tadi tu, orang yang Allah SWT kasih tu banyak gini. Dari satu segi molek dia duduk dalam dunia, dari satu segi molek dia pergi ke sana. Gitu. Diberi pilihan pula. Jadi Aisyah cerita bila Nabi SAW jatuh sakit, ketika kepala dia tu di atas paha aku, pengsan dia. Pengsan. Lepas tu dia pun sedar. Dia pun tengok ke bumbung. Dia pun kata, Allahumma rafiqal a'la.
ar-rafiqal a'la. Yani aku pilih kalangan kalangan tinggi, maknanya kalangan atasan, yani orang-orang yang terpilih. Mana aku pilih untuk bersama dengan ruh-ruh ataupun al-mala'il a'la, malaikat-malaikat di alam tinggi. Mana untuk bersama dengan puak-puak tu. Aisyah pun kata dalam hati dia, bila Nabi SAW dah kata lagu tu, kalau lagu tu dia tidak akan pilih kita lah. Sebabnya tadi kan dia kata diberi pilihan pula, diberi pilihan kepada dia nak terus hidup ke tidak. Bila dia kata lagu tu, Aisyah pun faham lah bahawa dia tidak akan pilih kita, yang dia tidak akan pilih untuk terus hidup dalam dunia, bahkan pilih mati dah lah. Dan aku pun sedarlah, inilah yang hak dia selalu, yang dia duduk cerita dulu tu, gini cara tu, hak ni lah yang berlaku pada dia. Itulah kalimah yang terakhir yang diucapkan oleh Nabi SAW. Dia tidak mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah untuk orang lain. Dia tidak, hak ni hak akhir. Orang lain, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah masuk syurga. Tapi Nabi dalam hadis-hadis dia tidak kata lagu tu, dia tidak kata la ilaha illallah. Sebab apa? La ilaha illallah tu mantap dalam jiwa dia, tak perlu dah. Tak perlu sebut. Cumanya hak perlu pilihan dia, nak tahu dia nak pergi mana. Nak duduk dalam dunia ke dunia lain. Ar-rafiqal a'la. Pilihan saja. Dia tu beriman jelas dah. Tak ada kurang, tak ada gapo. Tak ada perlu nak kena baru ke apa ke. La ilaha illallah tak perlu. Kepada orang lain ialah, kepada orang lain kita tidak pula disuruh ajar, suruh dia kata ar-rafiqal a'la. Dan mungkin Nabi SAW kata lagu tu, nak ikut sunnah dia ada. Tidak, tak ada siapa pun kata lagu tu, tak ada siapa pun. Itu makna ada beza di antara kita dengan Nabi. Di antaranya hak ni lah. Lepas tu sakaratil maut. Sakaratil maut. Dan hadis ini juga masuk dalam bab apa ni? Dalam bab zuhud. Kaitannya ke mana? Jadi orang yang hatinya tidak terikat dengan dunia, orang itulah yang suka bertemu dengan Allah, tidak bimbang kalau nak mati, kalau gapo. Kalau nak mati syahid, kalau lagi suka dia, tidak bimbang. Orang yang tidak zahid, tidak ada sifat zuhud, yang hatinya tidak terikat dengan dunia, tak ada sifat tu, beratlah, berat. Nak menghadapi mati, tak saya mati. Bukan makna di sini nak suruh kita cari mati, tidak. Tetapi kalau nak mati yang tidak susah hati. Tidak susah hati ni orang lagu mana? Orang yang zahid. Ada kaitan dengan tajuk kita. Ikut ni lah. Apa dia zahid tu? Sebab dia tahu dunia ni tidak kekal. Dunia ni tidak kekal. Sebab tu hati dia tidak terikat dengan dunia. Hak dia sukanya nak bertemu dengan Allah. Sebab apa? Sebab apabila bertemu dengan Allah, Allah akan bagi ganjaran, balasan kepada dia. Itu dia suka bertemu dengan Allah. Ada pun orang kafir, apa dia tidak suka bertemu dengan Allah? Sebab dia terikat hati dia dengan dunia. Dia tidak ada sifat zuhud itu. Itu dia nak cerita sini. Hati dia terikat dengan dunia. Dunia menjadi segala-galanya kepada dia. Jadi nak tinggal hak tu berat lah. Hak tu tidak suka tu. Itu dari segi makna hadis ni, dia luah boleh pergi banyak. Boleh pergi banyak. Tetapi hak tadi disebut salah satunya lah. Hak yang pentingnya, hak sebenarnya, iaitu di akhir dekat nak mati tu Allah SWT tunjuk. Ketika tu dia suka. Hak tu siapa pun suka lagu tu. Asal kata mukmin, dia akan suka dekat nak mati tu. Tetapi suka nak mati, nak pergi perang, bukan semua orang mukmin juga lagu tu. Bukan semua orang mukmin juga. Tetapi orang yang betul-betul zuhud, dia boleh. Dia boleh meninggalkan segala-galanya hak dunia. Ada habis kat tu, wallahu a'lam.